Siapa suruh panggil hipokrit? Ha? Pergi gosok gigi itulah. Mula apa busuk? Yalah. Pergilah toilet lagi satu tu. Toilet ni jadi boleh. Weh, ayak ludah. Abang dah dulu. Ludah. Apa berkecik ni? Siapa lagi orang sangat sampai set up dinner macam ni? Mesti banyak sangat tengok Korea drama kan? Kenapa bang? Dinner. Surprise. Yay! So, saya suka. Suka. Cuma saya bukan jenis macam ni. Tapi apa jenis macam ni? Maknanya sekarang ni saya tak suka abang lah. Sukalah bang. Saya suka abang romantik macam ni. Suka gila. Betul. Mestilah betul. Itu dia tadi sedutan drama Bukan Kahwin Paksa. Dan inilah yang kebiasaannya ataupun kerap kali dibincangkan, dikongsikan, dituliskan di media-media sosial. Sebab katanya pasangan saya ni sebelum kahwin nampak elok je. Lepas dah kahwin nak tutup ubat gigi pun tak pandai. Aduh. Saya dah kata picit dari bawah, dia picit dari tengah. Ada orang pula kata dia ni nampak elok. Tapi bila dekat rumah tu dia buka baju, dia lepas pakai tuala semua dia campak satu rumah. Alamak. Itu perkara-perkara yang kadang-kadang bukan seperti yang diimpikan atau menjadi yang diimajinasikan. Namun hakikatnya bila kita telah pun mengangkat ijab dan kabul tu, kehidupan realiti sebenar itu bermula pada hari itu. Kita snap sikit, kita sedar inilah realiti dia. Baik, kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Kita bersama dengan Ayu Damit. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Ayu sejuk. Saya faham awak pun pakai trench coat hari ini. Okey, dan di sebelahnya kita bersama dengan Encik Muhammad Syaiful Bahari selaku perunding motivasi kita. Sihat Encik Syaiful? Alhamdulillah sihat seadanya. Sugita? Sihat. Walaupun sejuk sikit lah. Okey, kalau kita bercakap tentang topik kita hari ini iaitu tentang perkahwinan ini realiti ataupun imajinasi. Bila telah pun kita akad tu kan ijab dan kabul tu, itu realiti je lah. Kehidupan bermula, kehidupan baharu bermula di situ, yang mana kita akan hidup dengan individu yang kita tak pernah kenal, yang mungkin ada banyak perbezaannya. Di situlah bermulanya realiti. Namun hakikatnya Cik Saiful, dalam kita bercakap tentang imajinasi dan juga realiti ni, apa perkara awal ataupun perkara asas yang perlu kita tahu tentang konsep ataupun konteks perkahwinan ini? Okey, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton yang setia bersama dengan rancangan Wanita hari ini. So, untuk permulaan ini, untuk kita memperkenalkan seperti mana yang Cik Fiza katakan tadi, konsep ataupun untuk kita memahami. Topik kita hari ini adalah perkahwinan antara imajinasi ataupun realiti. So, apa yang saya nak bawa sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin sahabat saya Ayu ada banyak idea yang nak diketengahkan, nak disuarakan. So, apa yang kita faham, imajinasi adalah kata kunci ataupun yang menerangkan tentang bayangan. So, satu benda yang belum terjadi ataupun sebelum berlakunya hakikat perkahwinan tersebut. Manakala realiti adalah sesuatu perkara yang menunjukkan perbuatan ataupun sesuatu yang telah pun berlaku dan telah pun terjadi. So, dalam hal ini, imajinasi biasanya memberi dua kesan, iaitu baik dan buruk. Ni kita tak cerita lagi ni, realiti ni. Imajinasi je. Kan? Imajinasi lah kan. Tengok cerita petang-petang tu, suami dia begitu, begini. Itu imajinasi yang baik. Tengok pula K-drama. Macam tu kan? Betul. Jadi imajinasi yang baik itu biasanya seseorang individu tersebut akan menganggap bahawa akan ada waktu realiti perkahwinan nanti sama macam sinetron drama tu. Akan. Kan? Good morning, pagi kan. Betul. Bukakan pintu kereta. Anak saya. Ini nampak macam biasa berimajinasi. Kan? Baik, itu dari sudut pandangan ataupun individu yang merasakan bahawa imajinasi yang positif, yang baik
kepada perkahwinan tersebut. Tetapi ada juga sesetengah individu yang meletakkan imajinasi yang negatif pemahaman dia tentang sesebuah perkahwinan tersebut. Dan biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi sama ada baik ataupun buruk ini adalah faktor persekitaran individu tersebut. So, apa itu faktor persekitaran? Antaranya iaitu macam yang Encik Fiza katakan tadi dah, tengok drama. So kalau drama tu agak macam konflik dalam pasangan suami isteri, dia pun ada satu trauma. Nanti kalau kahwin nanti mesti suami aku buat macam ni. Ataupun kadang-kadang tak ada, kadang-kadang kawan ni kan dia tengok dia orang emosi. You jangan buat perangai macam tu Itu biasa. Suami dia. Selalu. Alamak. Tapi apa yang saya sampaikan tadi adalah itu adalah imajinasi seseorang manusia ataupun insan dari sudut psikologinya. Maka dia akan memandang dari sudut perseptis yang positif dan juga negatif. Kita tidak merasa bahawa kebimbangan kepada yang memandang dari sudut positif, tetapi yang memandang dari sudut negatif inilah yang biasanya dia akan memberi impak kepada sama ada dia nak berkahwin ataupun dia tidak bersedia untuk berkahwin. Baik, faham. Jadi maksudnya imajinasi ni bukanlah buruk keseluruhannya. Dia perlu dan kadang-kadang ia boleh membawa kebaikan pada perhubungan itu. Baik, kita ke Ayu pula. Ayu sudah 14 tahun berkahwin dan Ayu berkahwin pada usia yang amat muda. Betul. Okey, secara amnya semua orang akan berkata yang 19 tahun tu adalah usia yang muda. Betul. Tetapi sewaktu Ayu berkahwin tu dan kini dah 14 tahun, pasti ada pelbagai perbezaan, Ayu. Macam-macam. Jadi kami nak dengar daripada Ayu, antara situasi yang awal-awal awak kahwin, awak rasa, okey, saya berkahwin, saya nak situasi ni berbunga-bunga macam ni lah, morning wake up, wah, so nice kan. Tapi lepas dah berkahwin, alamak, ini ke realitinya? Rasanya hati-hati suami ada tak? Rasanya tak banyak beza. Tapi perkenalan kami pun hanya makan masa yang sangat singkat. Sebab masa tu saya kira muda lagi. Lepas tu saya berpindah ataupun berhijrah dekat Kuala Lumpur dan saya seorang dan memutuskan untuk berkahwin terus masa tu. Jadi nak kata perjalanan tu, Ayu ni jenis orang ikut flow. Tak ada nak fikir orang ni macam ni ke, dia macam ni ke. Tapi satu je. Dia punya rutin adalah makan. Pada awal tu lah. Dia memang jenis yang breakfast ada, tengah hari lunch macam tu. Lepas tu ada minum petang lagi. Makan lagi. Malam lagi. Macam tu. So dia suka makan. Jadi Ayu kena belajar masakan daripada dekat sini pula. Itu saja. Ayu tak ada membayangkan benda yang sangat tipikal ataupun yang buruk-buruk. Even before kahwin? Ya, tak ada. Okey, tapi kan kita sebagai seorang perempuan, saya tak tahulah kalau Ayu, kita kan kecil-kecil kan. Kita masa sekolah rendah kita imagine, kalau sekolah menengah kan kita dah imagine nanti kalau nak kahwin nanti nak jadi macam Cinderella. Prince Charming ada lah. cerita dia, kita naik boyan kan, buat laju. Betul tak? Barang kehidupan kita begitu. Ada tak? Tapi Ayu bukan. Ayu cakapkan dia pun, Ayu hanya nak nikah saja. Ayu tak sanding pun. Kalau overall orang tahu pun, Ayu tak ada pun persandingan. Sebab Ayu memang tak nak. Ayu cakap dengan mak, walaupun mak sebenarnya mak Ayu memang kecil hati lah sebab Ayu anak sulung tapi tak nak bersanding kan. Macam no, sebab tak nak. Padahal nak suami lock terus. Suami dia lock terus, kunci janji, ikat, seal. Terus 14 tahun So, itu yang beza dia lah. Kalau orang lain mungkin dia akan suka, dia nak prepare, nak majlis berinai, nak tu. Tapi Ayu bukan. Okey, ini ada kaitannya dengan apa yang komen daripada penonton ini. Ini yang kata go with the flow. Mudah orangnya kan. Kita menjalani kehidupan tu mengikut kemampuan kita, keadaan semasa dan juga zaman itu sendiri. Daripada Zara Ziani Atika, dia kata betul tu perjalanan perkahwinan berbeza-beza, begitu juga ujian kita masing-masing. Cari pasangan hidup yang mudah diajak berbincang sebab masalah pasti datang menjengah. Ada satu lagi ni, ini bukan daripada komen di Facebook, tapi dia rakan kita, jurukamera kita yang sedang menonton ketika ini. Beliau baru saja selesai menjalani pembedahan. Katanya pasangan adalah pemberi semangat juang saya yang terpaksa menghadapi 3 kali pembedahan brain tumor. Alhamdulillah. Jadi inilah yang mengatakan bahawa macam perkahwinan ini bukan imajinasi sahaja, tapi realiti ni. Apabila sebelum kahwin mungkin pasangan kita lebih berkemampuan. Kemudian selepas kahwin mungkin ada masalah ekonomi. Kemudian dari segi kesihatan,
ini realiti yang harus kita hadapi, Sugi. Betul. Dan saya nak tanya Encik Saiful juga seperti yang Fiza kongsikan baru saja, dan tadi di awal tadi saya berkata saya rasa perkahwinan ini memerlukan expectation, walaupun ramai yang mengatakan yang expectation itu tidak perlu ada dalam perkahwinan. Encik Saiful rasa perlu ataupun tidak, dan kalau tidak perlu kenapa tak boleh ada expectation? Okey, terima kasih. Satu soalan yang bagus daripada sahabat saya Sukita. Baik. Angan-angan, imajinasi itu adalah doa. So, apa yang kita lintaskan, apa yang kita harapkan, itu adalah sebahagian daripada satu doa yang kita minta supaya Tuhan takdirkan kita berada dalam keadaan yang baik sedemikian. Tetapi bila tak dapat, jangan terus kita mengatakan bahawa Tuhan tu tak sayang kita. Tak. Sometimes Tuhan beri apa yang kita perlu berbanding apa yang kita mahu. Realitinya kita bila dah berkahwin, so dia akan pergi juga kepada positif dan negatif. So manusia yang berada di tahap yang baik, yang positif ini apabila apa? Apabila imajinasi dia yang negatif sebelum perkahwinan tersebut, bila berkahwin jadi positif. Alhamdulillah. Kan? Sebagai contoh, suami aku ni dah lah aku tak pernah jumpa, tak pernah kenal, mesti makan kuat. Contoh kan. Tapi bila berkahwin tak, elok pula kan. So dan ada kalanya dia akan pergi pula berlawanan dengan dia, iaitu imajinasi yang ataupun kesan yang buruk. Dia memikirkan, bab kata si Fiza tadi, kahwin nak duduk atas buai, so, kan, macam Cinderella. Tapi bila hakikatnya tak dapat macam tu. Tapi bila dah kahwin pula, suami aku sakit pula, ingatkan dia yang jaga aku. So sebaliknya yang seperti ini, imajinasi yang dirasakan baik, yang positif sebelum perkahwinan, yang ini biasa terjadi. Hakikatnya, realitinya selepas berkahwin dia menjadi sesuatu yang berlawanan. So yang di sinilah yang perlunya dikatakan apa? Berdamailah dengan ujian tu. Berdamai dengan takdir kita. Ya, betul. Cik Saiful, kita berbalik kepada realiti tadi dan apa yang dihantarkan oleh rakan kita dan juga penonton kita di Facebook tadi tentang realiti itu. Cik Saiful dah katakan tentang realiti ini ada juga dua bahagiannya, positif dan juga negatif. Bila kita cakap tentang berdamai ni, penerimaan setiap individu itu pasti berbeza-beza. Ada setengah orang dia mengatakan bahawa tapi saya duduk dulu sebelum kahwin, saya begini, begitu. Tapi kenapa pula selepas kahwin saya perlu melalui fasa ini? Bagaimana untuk kita didik dan ajar diri kita ini untuk belajar berdamai dengan keadaan, dengan situasi, dengan dugaan-dugaan yang datang? Okey, saya tertarik dengan satu ungkapan yang ada dalam hadis mengatakan bahawa apabila kamu mencintai seseorang tersebut, cintailah tetapi jangan berlebihan. Kelak kamu pas bimbang, kamu akan membenci dan dia menyakiti kamu. Dan apabila kamu membenci seseorang tersebut, jangan benci dia secara berlebihan. Suatu masa nanti mungkin kamu akan menyayanginya. So ambillah di pertengahan. So whatever pun sebelum seseorang tersebut, bagi saya, pandangan peribadi saya, macam Fiza katakan, bagaimana sebenarnya seseorang individu tu dia nak latih jiwa dia untuk berdamai dengan ujian dugaan yang hadir setelah perkahwinan tersebut. Dia tak lain dan tak bukan, kita tengok beberapa faktor yang utama. Antaranya, kita kena terima hakikat bahawa yang kita berkahwin itu adalah manusia. So, bila dia manusia, berarti dia memiliki sifat dan watak yang inginkan sesuatu dan tak mahukan sesuatu. Sometimes, yang inilah yang menjadi faktor-faktor kepada masalah ataupun konflik di dalam sesebuah rumah tangga tersebut selepas perkahwinan. Iaitu apa dia? Perbezaan tabiat hidup. Okey, ada perbezaan tabiat hidup. Betul. Okey, itu sekejap lagi. Itu menyebabkan juga ada dalam kalangan mereka walaupun dah kahwin bertahun-tahun, proses memahami pasangan mereka masih lagi berterusan. Baik, kita dah pun dengarkan sedikit daripada Encik Saiful dan juga Dak Ayu, dan kami juga sempat bertanya kepada orang ramai apa pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, sebelum kita berkahwin tu, memang kita akan imagine macam-macam benda, semua benda-benda yang best lah, benda-benda yang baik. Tapi sebenarnya realiti perkahwinan ni dia ada indah dan tak selalunya indah. Macam tu. Macam kita happy bukannya kita 24 jam happy kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena belajar sebelum kita kahwin tu, kita kena discuss dulu dengan kita punya bakal. Dari segi kewangan macam mana, kalau ada anak macam mana, okey kita kalau travel ke kerja macam mana. Jadi semua-semua ni dia adalah yang kita kena sit down betul dan kita discuss. Bagi saya kepada mereka-mereka di luar sana, anda mungkin nak berkahwin
dan anda mungkin berimajinasi suatu benda yang indah apa semua, tetapi realitinya tidaklah orang kata mungkinlah tidak seperti apa yang anda imajinasikan, keseronokannya apa semua. Sebab apa? Realitinya anda sudah pun menjadi seorang ketua keluarga bagi lelaki, ketua keluarga, ataupun bagi wanitanya anda telah pun orang kata ada tanggungjawab. Saya sendiri dah berkahwin 11 tahun, dah ada 2 orang anak. Jadi awal-awal tu kita tak dapatlah apa yang kita impikan. Tak selalunya indah lah, sebab kita kan masa awal-awal muda kahwin susah lagi kan. Tapi saya rasa selepas 10 tahun tu dah masuk fasa yang indah lah. Orang panggil, sebab kita dah mula relax sikit, memahami. Anak-anak pun dah agak besar. So kita dah quite happy lah, selalu pergi dating, pergi karaoke sama-sama. So dia bukannya sekadar fantasi sajalah. Dia akan jadi reality, tapi kita kena bersabar. Sweet. Okey, dan ini perkongsian daripada Atifah Nadia yang mengatakan betul rumah tangga tak sesimpel ucapan I love you. Berapa lama sekalipun usia rumah tangga, kita tetap perlu berjuang untuk mencari titik keserasian dan saling memahami. Dan katanya setiap hari adalah proses belajar dan kena set dalam kepala perkahwinan kita takkan boleh sama sebiji macam dalam drama ataupun fantasi. Itu ada penulis skrip wah. Kalau tak kena sana sini dia adjust. Ini kita cakap tentang nak mencari titik tengah. Tapi kalau kita bercakap tentang realiti kehidupan perkahwinan ini, kebiasaannya melalui pembacaan apa yang dikongsikan di media sosial ataupun di dada-dada akhbar ini, pastinya tentang realiti kewangan ataupun ekonomi pasangan itu sendiri. Mungkin bagi Ayu sendiri, berkahwin di usia yang muda 19 tahun, mungkin orang putih kata tak adalah banyak expectation. Betul tak? Betul. 19 tahun baru nak hidup, sama-sama nak belajar hidup. Betul. Tetapi mungkin berbeza bagi individu yang mungkin dia mendirikan rumah tangga di usia 30 tahun, 35 tahun, dah ada stability. Dah kita pun dah boleh compare pula dengan kawan-kawan. Kawan saya tu dikahwin dengan suami dia, tiap-tiap bulan pergi overseas. Tiap-tiap bulan Shuben bagi hadiah. Itu juga contoh. Itu adalah expectation, comparison, imajinasi yang diinginkan oleh manusia. Sebab kita manusia, kita mesti ada keinginan dan kehendak kita. Tapi bagaimana dengan Ayu sendiri? Kalau Ayu, sebab masa usia tu, bila berkahwin, expectation tu tak berapa ni sangat lah. Tak ada yang sangat besar. Cuma Ayu, macam saya cakap, Ayu go with the flow. Tapi Ayu tengok juga keadaan tu macam mana. Sebab Ayu berkahwin dengan orang yang tak tahu juga apa-apa dalam industri. Tapi mengenali Ayu pun dia sangat terkejut. So Ayu kena banyak turn down. Sebab Ayu ni huru-hara. Kalau ikutkan, saya seorang yang huru-hara dan dia seorang yang sangat soft je macam tu. Bila saya turn downkan keadaan tu, itu yang agak senyap sekejap. Dari segi kewangan pula, saya tak ada masalah time tu. Sebab dia pun bekerja dan saya pun bekerja. Jadi orang kata tak ada masalah. Di awal perkahwinan memang tak ada masalah. Cuma saya kena memahami situasi, kena ikut tukarlah jadual tu. Kalau sebelum ni boleh sampai lewat malam, tak ada dah. Lewat malam pun dengan dia je. Bila sekarang pun, sekarang saya sangat best, saya sangat bangga sebab saya dah, anak saya macam adik-beradik ke? Saya itu yang comel sekarang bila anak dah sama-sama besar. Yang anak perempuan pun dah macam, Mami dah tak pakai kan baju ni? So moment sekarang ni, kita enjoy the moment. Baik. Untuk maksudnya imajinasi tu macam Ayu selalu membayangkan macam ni. Dulu korang ni kecil je. Sekarang korang dah besar kan? So macam Ayu sebenarnya mungkin orang tidak tak minat nak fikir pasal masalah. Sebab kalau husband pun dia akan tahu, dia kata tak apa, biar dia fikir masalah tu. So that's why Ayu tak ada sebarang kebiasaannya orang dia mungkin ada imajinasi sebelum. Tapi macam Ayu, along the way tu, sepanjang perjalanan tu, bina memori tu bersama. Cipta bahagia tu bersama. Dah ada satu anak. Okey. Kita let lu lah. Macam tu kan. Tapi ada anak lagi. Macam tu. So macam sekarang pun macam dah besar semua.
boleh belajar, sambung belajar, boleh pergi sini, pergi sana. Anak sulung umur berapa? 14. 14 tahun. Wow. Tapi Ayu mengatakan tadi di awal-awal Ayu just go with the flow. Adakah sampai hari ini anak sulung dan 14 tahun masih go with the flow ke selepas dah mempunyai anak dia berubah sedikit? Selepas ada anak pun sebenarnya Ayu sama je. Okey. Mungkin Ayu jenis orang yang chill-chill lah. Okay. Tapi bila dah ada anak tu kita punya responsibility tu agak tinggi sikit. Sebab sekarang ni zaman dah berubah, bukan macam kita punya zaman. So banyak yang banyak belajar lagi. Anak ni macam mana, dia sekarang nak buat apa, nak main bola pula. So kita sama-sama lah sebab lagi satu kita kerjasama, jadi tak ada masalah sebenarnya dalam rumah tangga. Baik. Dan saya nak tanya Encik Syaiful. Encik Syaiful, saya pernah membaca satu artikel, psikologi artikel lah. Katanya imajinasi dalam perkahwinan ini adalah penting sebab ia membantu kita menjadi kreatif sewaktu ada masalah. Imajinasi pun ada dia punya realistic imagination, unrealistic imagination. Tapi yang realistik ini boleh membantu kita menyelesaikan masalah dalam sesebuah hubungan. Betul, Encik Syaiful? Okey, terima kasih Sugita. Itu yang dinamakan pemikiran yang super duper. So that means maksudnya seseorang itu apabila dia berimajinasi. So kelak macam apa yang Puan Ayu katakan tadi, kalau dah ada anak nanti harap-harap anak tu boleh membesar di saat saya masih muda. Supaya title mak tu tak nampak sangat, kakak yang nampak. Bangga jalan-jalan. Itu imajinasi. Tetapi dia pergi kepada realiti dia. So betul apa yang Sugita katakan dan betul hasil kajian tu saya menyokong sepenuhnya bahawa imajinasi ni sebenarnya penting. So saya tak berapa setuju orang selalu mengaitkan bahawa jangan jadi macam angan-angan mak jening. Kan seolah macam mak jening tu tidak memberi fungsi dan manfaat kepada manusia. Sebenarnya dia tidak. Sesuatu kejayaan bagi seseorang individu tersebut dia mesti bermula dengan imajinasi. Betul. So sama ada imajinasi tersebut realistik ataupun tidak. Itu yang menjadi persoalannya. Kan. So apa yang saya nak tambah sikit soalan Cik Fiza tadi. So sebab ini saya rasa ada kaitan dengan masyarakat yang ada dekat luar sana. Kes macam Puan Ayu, dia berkahwin pada usia muda. So harus diingat apa yang saya katakan tadi, antara faktor yang mempengaruhi realiti selepas perkahwinan, antaranya adalah yang saya katakan perbezaan tabiat hidup. Maaf orang yang berkahwin pada usia yang mungkin pada usia yang muda, dia belum ada apa-apa komitmen, dia belum ada lagi rakan sekerja dan sebagainya. So tabiat hidupnya berbeza dengan orang yang dah memiliki segala-galanya. Dah betul. So dari sudut keinginan, dari sudut imajinasi, dari sudut keperluan, totally berbeza. So dan apa yang penting juga, antara faktor yang mempengaruhi realiti tersebut adalah antaranya adalah perbezaan budaya. Yang sometimes perbezaan budaya ini dia mempengaruhi kesan-kesan ataupun faktor keputusan si suami dan si isteri. Sebagai contoh, Ayu dah sebut tadi, mungkin dalam keluarga Puan Ayu dia hanya makan 2 kali sehari, tapi suami dididik dengan makan 5 kali sehari. Jadi budaya tersebut sometimes ada setengah pasangan, kuat makan dia ni, rupanya bila kahwin baru aku tahu dia kuat makan kan. Kan? So benda-benda ini akan memberi kejutan kepada pasangan-pasangan tersebut. Dan yang terakhir, yang ini bagi saya nombor 3 yang saya slotkan ini, iaitu lakonan hidup. So yang ini yang paling bahaya. Sebab apa? Macam mana tu? Sebab apa? Sebelum berkahwin lakonannya berbeza dengan selepas berkahwin. Tu yang banyak plot twist tu. Betul. So yang nombor 3 ni, ada kalanya dia memberi impak yang negatif, ada kalanya dia memberi impak yang positif. So katakanlah sebelum kahwin semua sanggup, semua okey, pergi makan dekat luar, yang jangan keluar duit abang yang bayar. Macho. Tapi bila berkahwin, yang pergilah bayar. Awak kena dapat gaji. Kan? So itu sometimes perkara-perkara seperti inilah, minta maaf bila saya sentuh tentang keuangan ni, to be honest kepada semua pendengar penonton yang ada kat rumah sana, antara masalah utama suami isteri adalah memahami iaitu pengurusan keuangan
rumah tangga. So nak dapatkan matching tu kadang-kadang melebihi 10 tahun, 20 tahun. Masih lagi belum dapat keserasian. Sebab kadang-kadang account tak balance kan. Ya, betul. Itu yang jadi masalah tu. Bila closing account tu air tak tally pula. Dan macam apa yang Cik Saiful katakan dan Ayu katakan tadi, kita ni manusia, kemahuan, kehendak kita akan berubah mengikut zaman, mengikut peredaran masa, rakan-rakan sekeliling dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap tentang topik ini di penghujung perbincangan ini, Ayu dan juga Cik Saiful, apa yang boleh diringkaskan tentang kesimpulannya? Bagaimana untuk kita bercakap tadi, kita berdamai dengan apa yang telah ditentukan, dan bagaimana untuk kita memahami bahawa dalam konteks hubungan perkahwinan ini ada imajinasinya dan mungkin lebih banyak realitinya. Okey, terima kasih Cik Fiza. Topik yang kita bincangkan hari ini, dia bukan mendatangkan rasa takut kepada Sugita, tak. Dan Fiza. Adik-adik ni. Dan semua-semualah yang menonton dekat luar sana kan. So, kadang-kadang tidak ada yang Tuhan jauhkan ataupun dekat dengan sesuatu perkara tersebut, melainkan untuk memberi kebaikan kepada kita. Dan tidak ada juga Tuhan mengiyakan, membenarkan sesuatu perkara tersebut memberi keburukan ataupun kebaikan kepada diri kita. So whatever pun, apa pun, bagi pandangan peribadi saya, Fiza, dalam penghujung kesimpulan kita ini, tidak salah untuk berimajinasi, tetapi tolonglah berimajinasi anda duduk dan berdiri di atas bumi yang nyata. Di dalam realiti. Di dalam realiti yang sebenar. Jangan terlalu membayangkan yang anda dipinang oleh putera raja yang kaya berbilion-bilion. Ya, macam dalam cerita dongeng tu. Ya, betul. Ada yang naik kuda. Naik kuda. Yang akhirnya anda tak akan jumpa pasangan sampai bila-bila. Yang itu yang menjadi masalah. Tapi bila seseorang itu telah berkahwin, maka apa yang saya katakan tadi tu, setiap ujian, setiap dugaan tersebut, ingat kita bukan berkahwin dengan robot yang boleh diatur mengikut kehendak kita, tapi kita berkahwin dengan manusia yang mempunyai cita rasa, perasaan dan naluri yang berbeza dan sebagainya. Maka berdamailah pada ketika itu dengan sebarang ujian dan dugaan yang hadir. Ya, kita kena cari titik tengah tu Ya, untuk betul. kita berdamai. Jadi imajinasi boleh dalam sesebuah hubungan, tetapi realiti itu lebih penting daripada apa yang kita imajinasikan. Saya rasa bukan boleh kan, perlu sebenarnya. Perlu. Sebab kalau kita tak berdiri dengan realiti itu, imajinasi itu hanya bayangan saja. Tak salah kita ada angan-angan. Yang penting angan-angan itu berpijak di bumi yang nyata. InsyaAllah. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberi manfaat kepada anda. Bagi pasangan yang dah pun mendirikan rumah tangga, mungkin dapat menambah lagi keserian, keharmonian hubungan rumah tangga anda. Dan bagi anda yang mungkin baru terfikir-fikir tarikh nak diijab kabulkan, jangan takut. Kerana kehidupan ini memang ada pasang surutnya, asam garamnya. Kita lalui dengan tenang, berdamai dengan takdir anda. InsyaAllah. Okey, baik Fiza. Saya rasa saya nak ambil pendekatan Ayu, saya nak go with the flow saja. Jadi sesiapa yang tanya bila nak kahwin, go with the flow. Itu jawapan saya. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan seorang finalis ABPBH. Siapakah beliau? Selepas ini.